Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mu'allimah Nadia. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka? Anak-anak Mu'allimah tahun 4? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Okey, baiklah. Alright. Jadi untuk kelas kita ini, kita mulakan untuk membaca doa belajar dulu. Okey, sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Untuk kali ni kita nak belajar sejarah. Okey, ingat tak minggu lepas kita belajar sejarah tentang apa? Matematik. Matematik? Sejarah. Kita sekarang sejarah. Kita minggu lepas kita belajar apa untuk sejarah? Siapa ingat? Boleh buka mic. Lepas tu cuba kamu bagi tahu kawan-kawan. Apa yang kita belajar sejarah minggu lepas? Mengenali sejarah. Bendera. Okey, kita belajar tentang bendera. Bendera kita namanya bendera apa? Bendera Malaysia. Jalur gemilang. Okey, warna kuning melambangkan apa? Warna kuning. Kuning melambangkan siapa yang pakai kuning ni? Kuning melambangkan ya, tu siapa tu? Ninja. Okey. Alright. Kuning melambangkan diraja. Okey. Lepas tu kita ada nyanyi lagu. Okey, ingat tak? Mukadimah hari cakap hari tu apa maksud sejarah? Gabung. Apa maksud sejarah? Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar berlaku. Okey, perkara yang dah lepas dan dia telah pun berlaku. Okey, ninja nampak lutut dah ninja. Awak nampak lutut. Nampak kaki. Okey, awak tutup awak punya video tu. Kawan-kawan nampak. Okey. Siapa yang pakai nama ninja tu? Situ. Okey, boleh. Alright, good. Okey. Sejarah adalah peristiwa yang telah berlaku. Maksudnya perkara tu contohnya kamu lahir tahun bila? 2000? Tahun bila kamu lahir? 2011. Okey, boleh tak Mukadimah kata kamu lahir 2014? Boleh tak Mukadimah nak cakap kamu lahir tahun 2014? Boleh ke? Tak boleh. Sebab kamu bukan lahir 2014. Kamu lahir tahun 2011. Kejadian yang benar-benar berlaku adalah pada tahun 2011 kamu dilahirkan. Kalau kamu kata 2014, salah. Maksudnya itu bukan sejarah. Boleh? Sejarah adalah peristiwa yang telah berlaku dan benar-benar berlaku. Tak ada tipu. Okey, tak ada tipu. Okey, jadi hari ini kita nak masuk tajuk sejarah yang seterusnya.
Okay, Mak Limah nak share screen dah. Pastikan kamu tutup mic. Sebab kalau kamu tak tutup mic, nanti bila Mak Limah cakap, Mak Limah cerita kat kamu, kamu tak dengar. Okay? Okay, nampak tak semua? Nampak. Nampak. Okay, good. Bagus. Okay, bagus. Nampak. Dah keluar dah. Okay. Sekejap ya. Okey, ini tajuk yang kita nak belajar hari ni. Okey, apakah tajuk kita nak belajar hari ni? Siapa nak baca? Pengertian dan kemahiran ilmu sejarah. Ya, hari ni kamu akan belajar. Ya, kamu akan belajar apa itu sejarah. Pengertian sejarah. Dan kamu akan tahu apakah kemahiran yang kamu perlu tahu jika kamu nak tahu tentang sejarah. Contohnya, kemahiran bagaimana kita nak cari maklumat. Lepas tu bila kita nak tahu tempohnya. Jadi apa bukti-bukti yang ada. Itu adalah ilmu-ilmu sejarah. Okey, yang kita kena tahu. Okey, jadi kita lihat objektif pembelajaran kita. Yang pertama, apa yang kamu akan belajar pada hari ini adalah kamu dapat menyatakan pengertian sejarah. Okey. Ya, yang kedua, kamu akan dapat mengenal pasti sumber sejarah. Maksudnya sumber tu adalah dari mana kamu boleh dapat sejarah tu, dari mana kamu boleh tahu cerita tu. Okey? Itu kita panggil sumber. Yang ketiga, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Ya, maksudnya kamu nak cari maklumat tu, apa kaedah, apa cara kamu boleh cuba buat gunakan. Okey? Alright, kita tengok seterusnya. Okey, ini dalam buku teks ya. Boleh tengok dalam teks. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka. Okey. Mengenali sejarah untuk unit pertama. Okey. Okey, kita lihat pengertian sejarah. Okey, siapa nak baca tu ayat yang atas kat tu? Pengertian sejarah ialah siapa nak baca, sila buka mic, yang lain tutup. Saya Maima. Okey, saya cuba baca. Yang lain tutup mic ya. Cuba baca terus. Cuba baca. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Bagus, terima kasih. Okey. Betul tak Mak Limah cakap sebelum ni? Apa maksud sejarah? Sejarah adalah peristiwa yang telah berlaku pada masa dulu. Dan peristiwa itu benar-benar berlaku. Ingat, sejarah mesti cerita yang betul. Tak boleh cerita dongeng, tak boleh cerita tipu, tak boleh cerita mitos. Legenda pun tak boleh. Dia mesti ada cerita yang betul. Sebab kalau kita tipu, dia tak boleh jadi sejarah. Orang tak boleh percaya lagi. Jadi sejarah kita kena dapat daripada cerita yang sebenar. Okey. Sejarawan, ya kawan, kamu baca tentu sejarawan. Sejarawan tu adalah orang yang mahir, orang yang pandai dalam bidang sejarah. Mereka mengeluarkan banyak maksud sejarah itu apa. Okey. Kita tengok ini daripada siapa? Herodotus. Okey. Herodotus menyatakan sejarah itu adalah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Maksudnya Herodotus kata sejarah ini adalah cerita apa yang manusia buat dan kenapa dia buat. Faham tak? Maksudnya kenapa manusia tu buat? Sebab apa dia buat? Okey.
Contohnya, dia kata pendudukan Jepun di tanah Melayu. Ini kisah benar yang dah berlaku di tanah Melayu kita, di negara kita pada masa dahulu. Contohnya, Jepun datang. Tindakan manusia adalah contoh tindakan manusia adalah Jepun datang ke tanah Melayu. Sebab apa mereka datang ke tanah Melayu? Sebab mereka nak menguasai ekonomi di tanah Melayu. Mereka nak menjepunkan tanah Melayu. Itu misalnya sebab. So tindakan mereka datang ke tanah Melayu dan serang tanah Melayu. Okey, tengok contoh yang kedua daripada sejarawan daripada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan bahawa sejarah adalah menceritakan, membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Okey, nampak tak? Maksudnya perbuatan manusia. Kalau dulu, pada zaman dulu, manusia duduk dalam gua. Tak ada rumah macam kita. Zaman-zaman dulu semua duduk dalam gua. Ada tak kawan-kawan kita yang duduk dalam gua sekarang ni? Cuba tunjuk rumah kamu dekat dalam gua. Boleh? Siapa duduk dalam gua sekarang ni? Bagi tahu Mualimah dan kawan-kawan. Ada tak yang duduk dalam gua? Tak ada kan? Semua duduk dalam rumah. Ya, sebab sekarang ni dah beralih zaman. Zaman dulu peradaban manusia duduk di dalam gua. Lepas tu nak masak kena ketuk api, asap api sampai ketuk batu sampai keluar api. Lepas tu zaman dah berubah, peradaban manusia dah berlaku perubahan, maka manusia sekarang tinggal di dalam rumah. Okey. Dan masak menggunakan apa? Kamu ada masak guna batu lagi ke? Asah batu sampai keluar api? Tak kan? Kamu guna dapur gas. Kan? Betul? Kalau siapa yang guna batu lagi, panggil Mualimah datang rumah dia. Mualimah nak datang nak rasa dia masak guna batu tu. Boleh tak? Okey? Siapa lagi guna batu masak dekat dapur, bagi tahu Mualimah. Mualimah nak datang rumah dia nak tengok. Okey? Boleh ke tidak? Itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kata sejarah adalah perubahan peradaban manusia. Herodotus kata tindakan manusia. Sebab apa dia buat benda tu. Dan seterusnya kita tengok yang ni E.H. Carr. E.H. Carr mengatakan bahawa sejarah adalah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Maksud interaksi tu maksudnya perubahan lah. Contohnya tengok Kuala Lumpur dulu. Tengok rupa dia macam mana. Gelap kan, kecil je. Naik pun nampak tu orang dalam tu naik beca dekat dalam Kuala Lumpur tu. Tahun bila tu? Tahun 1900. Nampak tu Kuala Lumpur dulu. Lepas tu berlaku interaksi. Maksudnya manusia berlaku perubahan. Dan akhirnya jadilah Kuala Lumpur sehingga kini yang kita. Siapa pernah pergi Kuala Lumpur? Cantik tak Kuala Lumpur? Ada kamu jumpa beca tak dekat Kuala Lumpur sekarang? Tak ada kan? Jumpa bas, jumpa kereta api, jumpa motor. Okey? Kamu dah tak jumpa lagi dah orang naik beca. Itu maksud interaksi. Berlaku interaksi. Saling berkait. Okey? Maksudnya Kuala Lumpur yang dulu bila berlaku peredaran zaman, dia berinteraksi dengan keadaan yang sekarang menjadi lebih maju. Okey? Seterusnya kita tengok ada sejarawan lagi. Tadi Herodotus, Ibnu Khaldun, E.H. Carr. Sekarang kita tengok pula siapa ni? Profesor yang atas sekali ni. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kai Kim. Apa yang dinyatakan? Apa yang profesor ni kata? Sejarah
adalah peristiwa yang pernah berlaku. Nampak tak? Semua kata Peristiwa yang pernah okey. atau sudah Yang lain berlaku. Pernah atau sudah berlaku. Ya, betul. Maksudnya betul tak? Semua kata, semua sejarawan kata sejarah itu peristiwa yang dah berlaku. Tak boleh tipu. Maksudnya memang ada orang hidup dekat zaman dulu. Maklimah tak jelas. Memang ada Maklimah tak orang jelas hidup. Maklimah. Bergema. Okey, yang lain tutup mic. Dah habis cakap tutup mic. Okey, Gabung. tutup mic. Okey, sebab Maklimah nak Iklimah cerita tutup ni. mic. Tutup mic. Maksudnya sejarah yang benar-benar berlaku. Zaman dulu manusia duduk dalam gua. Itu betul-betul ceritanya. Manusia duduk dalam gua. Sebab tak ada lagi rumah banglo, tak ada lagi rumah batu yang macam kamu duduk sekarang ni. Okey? Lepas tu zaman dah berubah, manusia duduk dalam rumah papan. Macam kat kampung tu. Nampak tak? Duduk kat rumah papan kan, rumah nenek kita, rumah atuk kita tu kan. Zaman dulu kat situ. Lepas tu berlaku perubahan lagi. Sehingga kini, kita yang duduk di rumah batu besar, cantik. Okey? Jadi benar-benar berlaku manusia duduk dalam gua. Okey? Itu penempatan manusia. Kenapa manusia dulu duduk dalam gua? Sebab nak selamatkan diri daripada binatang buas. Lepas tu nak berteduh daripada panas dan hujan. Jadi gua adalah tempat yang selamat untuk didiami, ditinggal. Okey? Seterusnya tengok sejarawan yang bernama Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Okey, apa yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf ni? Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, pandai, bagus. Okey, tutup mic. Right. Kamu tengok dekat sebelah ni ada satu buku kan? Catatan dalam buku hari ini. Nampak tak? Katanya Dr. Yusuf kata semua sejarah mesti ada rekod, mesti ditulis. Contohnya kamu lahir, kamu ada tak surat beranak? Ada tak my kit? Ada my kit tak? Semua baby yang lahir mesti ada my kit. Mesti catat rekod kelahiran. Itu adalah sejarah. Kalau kamu tak ada rekod itu, kamu tak ada bukti kelahiran kamu. Orang tak percaya kalau kamu lahir nanti. Kamu lahir kat mana? Siapa ibu ayah kamu? Jadi perlu ada rekod. Okey? Contohnya macam kamu duduk dekat mana? Kamu lahir kat Seremban. So mesti ada rekod Seremban. Maklimah, suara Maklimah bergema lah. Bergema ya? Dapat tak? Okey? Jadi sejarawan, jadi maksudnya sejarah mesti ada rekod. Contohnya kelahiran kamu, my kid, mesti ada. Contohnya kamu buat kerja sekolah hari ini. Kamu siapkan kerja sekolah. Mualimah kata, Mualimah bagi homework hari ni. Kamu buat. Dan kamu tunjuk dekat Mualimah. Mualimah, ini homework yang saya dah buat. Bukti sejarah. Nanti katakanlah minggu depan Mualimah tanya. Mualimah tanya kan, Ina ni, mana kerja sekolah yang Mualimah bagi tu? Ada tak? Yang minggu lepas tu. Lepas tu, Ina tu bagi kat Mualimah. Mualimah ni dah homework yang saya buat tu. Nampak tak? Ada bukti yang kamu dah buat. Okey? Ni namanya catatan. Sejarah perlu direkod. Sejarah ni tak semestinya perkara yang dulu. Perkara yang semalam pun kita kata sejarah. Faham tak? Dia dah berlaku. Benda yang dah berlaku. Semalam pun sejarah. Hari ini bukan sejarah. Hari ini sedang berlaku. Okey? Semalam sejarah, hari ini sedang berlaku. Okey, kita tengok seterusnya. Sumber sejarah. Bila kita nak tengok sejarah, kita nak baca sejarah, kita nak tahu kisah sejarah. Contohnya, kamu nak tahu cerita kisah Hantuah. Betul ke Hantuah ni wujud? Betul ke Hantuah ni ada kat Melaka? Jadi perlukan sumber sejarah. Okey? Sumber sejarah maksudnya kat mana nak dapat kisah, dekat mana nak dapatkan kisah
bagi cerita hantuah ni. Jadi dia merujuk kepada sumber bukti. Dekat mana dapat? Okey, jadi dalam sumber sejarah cuma ada 2 sahaja sumber sejarah. Okey, sumber yang pertama kita namakan dia sumber prima. Okey, cuba kamu baca sumber prima. Sumber prima juga Ya. dikenali Ya, betul. Sumber prima. Ya, sumber pertama. Okey, sumber prima. dalam bentuk asal. Ya. Okey. Kita tutup mic. Sumber prima ialah pasal Okey. skrip. Okey, tak apa tutup mic. Maklimah nak cerita. Okey, tutup. Nanti gema nanti kamu tak dengar. Okey. Sumber prima ini adalah sumber mana yang betul-betul ada waktu tu. Contohnya kan, katakanlah kisah hantuah. Maksudnya orang jumpa tengkorak hantuah tu, orang jumpa buku yang hantuah tulis. Maksudnya benda tu berlaku sewaktu sejarah itu berlaku, peristiwa itu berlaku. Contohnya nak kisah cerita tentang manusia duduk dalam gua. Maksudnya kita pergi dekat gua, kita cari ada tak tengkorak manusia dalam gua tu. Kalau ada tengkorak manusia, maksudnya itulah Ni sumber muka surat 6. Ya, muka surat 6. Nampak tu? Ada gambar fosil. Fosil tu adalah tinggalan benda yang hidup. Contohnya manusia, tengkorak. Ataupun daun-daun kering dulu yang telah diawet. Yang ketiga, haiwan yang tinggalan haiwan. Contohnya tengkorak ke, tanduk dia ke, gigi dia ke. Itu kita namakan fosil. Okey? Fosil itu terdiri daripada manusia, haiwan dan tumbuhan. Yang dah lama-lama berjuta-juta tahun. Okey? Kita namakan dia fosil. Okey? Seterusnya manuskrip. Manuskrip ni adalah cerita yang ditulis. Contohnya kan, ada zaman dulu ada orang cerita kisah hantuah. Maksudnya dia tulis dalam buku kisah hantuah tu. Jadi buku itu kita jadikan dia sebagai sumber prima. Buku tu wujud sewaktu zaman hantuah. Contohnya kalau cerita hantuah, dia wujud, cerita itu ditulis pada zaman hantuah. Penulis itu tulis waktu zaman hantuah. Jadi dia adalah sumber pertama, sumber prima. Okey, yang seterusnya artifak. Okey, artifak adalah ciptaan manusia. Contohnya zaman hantuah tu dah ada guna duit shilling. Dah ada guna batu. Contohnya kan macam Maklimah cerita tadi, orang yang duduk dalam gua dia masak guna batu. Maksudnya batu itu kita jadikan sebagai artifak. Okey? Benda-benda yang hasil ciptaan manusia, batu, alat batu, tembikar, duit shilling. Zaman dulu senjata. Hantuah dia nak berlawan dengan musuh menggunakan keris tameng sari. Jadi keris tameng sari tu mesti ada. Kalau tak ada, tak boleh jadi sejarah. Maksudnya kisah hantuah tak wujud. Okey. Bila jumpa bukti-bukti itu, baru kita percaya kisah hantuah adalah benar-benar berlaku. Okey. Yang terakhir dokumen. Dokumen rasmi mengandungi catatan. Maksudnya ada orang ceritakan tentang peristiwa tersebut. Dah didokumenkan. Okey. Ya. Jadi sumber pertama adalah yang pertama fosil. Yang kedua manuskrip. Yang ketiga artifak. Yang keempat dokumen rasmi. Okey? Sumber prima, sumber pertama adalah sumber yang belum betul-betul ada, belum diolah, belum ditiru, belum dicampur adukkan lagi. Maksudnya betul-betul rasmi daripada orang yang pertama buat. Okey? Jadi dia boleh jadi fosil. Contohnya tengkorak tadi Maklimah kata. Ada ke manusia duduk dalam gua dulu? Kita pergi gua, kita cari jumpa tak tulang manusia dalam tu. Bila kita jumpa, ya betul. Ada manusia duduk dalam gua. Ada fosil manusia kat situ. Contoh kalau haiwan, katalah dinosaur. Adakah dinosaur itu wujud zaman dulu? Dinosaur. Ya, cari dulu.
Cari dulu tulang dinosaur. Ada ke tak ada? Kalau jumpa tulang dinosaur, ya betul. Kita jumpa fosil dinosaur. Fosil tu tulang. Anggota badan dia. Tulang ke gigi ke kan? Kalau kita jumpa, ya betul. Maka wujudlah dinosaur dulu. Suatu masa dahulu. Okey? Kamu dah ada jumpa ke tulang dinosaur? Ya Jumpa tahu. ke? Cuba kamu tengok dekat internet, dekat TV. Ada tak orang jumpa fosil dinosaur? Fosil tu maksudnya tulang dinosaur. Kalau tak ada, maksudnya wujud ke dinosaur? Okey? Kena cari. Apa tahu dinosaur rupa macam mana? Sebab kita tak boleh nak bayangkan muka dia. Sebab kita tak wujud kat zaman dinosaur dulu. Tapi kita boleh cari tinggalan dia. Contoh tulang dia ke kan. Korek tanah. Cuba kamu korek tanah rumah kamu tu. Korek-korek. Jumpa tak tulang dinosaur? Mana tahu dinosaur dulu duduk dekat sini? Kan? Tapi Tengok. T-Rex. Tapi ayam punya moyang Maklimah, suara Maklimah bergema. Dia bergema sebab apa tu? Sebab Mak Limah cakap okey kat sini. Sebab ada dua nama Maklimah. Sekejap ya. Okey, ada lagi tak bergema? Tak ada. Okey, tak ada dah. Okey, Mak Limah lupa untuk speaker. Untuk handphone lagi satu. Okey, sorry ya. Okey. Jadi boleh? Boleh ikut? Cuba cari. Kalau jumpa fosil dinosaur, maka dinosaur itu benar-benar wujud. Tengok, tiba-tiba kamu bakar sampah dekat belakang rumah. Contohnya kamu nak tanam sayur dekat tepi rumah kan. Kamu congkir-congkir tanah nak tanam, tiba-tiba terjumpa tulang. Tulang apa ni? Tak pernah jumpa pun. Jumpa tulang. Jumpa tulang dekat dalam tanah. Agak-agak dia tulang apa tu? Jadi kamu boleh bawa ke arkib ataupun bawa ke museum untuk check. Adakah dia tulang dinosaur, tulang yang pernah wujud ketika zaman dahulu? Okey. Alright, jadi sumber prima Maklimah ulang lagi sekali ada 4. Yang pertama, mestilah fosil. Tulang-tulang manusia, tulang haiwan ataupun pokok-pokok benda yang hidup. Yang kedua, manuskrip. Tulisan yang ditulis oleh seseorang yang hidup pada zaman itu. Contohnya, manuskrip hikayat Hang Tuah. Maksudnya waktu dia tulis cerita Hang Tuah, dia memang hidup dengan Hang Tuah waktu tu. Baru kita percaya benda ni. Maksudnya, hikayat Hang Tuah. Jadi, kamu rasa Hang Tuah wujud ke tidak? Wujud. Ya, sebab ada hikayat Hang Tuah. Maksudnya Hang Tuah tu wujud. Ya. Okey, yang ketiga, artifak. Artifak ni apa-apa saja yang manusia cipta, manusia buat. Contohnya, zaman dulu manusia buat rumah guna batu, guna kayu. Itu adalah artifak. Manusia dulu beli beras, beli ayam, beli itik guna duit shilling. Ya, itu artifak. Manusia yang buat. Yang seterusnya, dokumen rasmi. Okey, ini pula sumber sekunder. Okey, sumber sekunder adalah sumber kedua. Okey, sumber kedua. Tadi prima pertama, maksudnya yang tak berubah, betul-betul ada pada zaman tu. Okey, kalau sumber kedua. Sumber sekunder, sumber kedua. Yang mana? Maksud apa? Muka surat sebelah dia. Muka surat 7. Okey, muka surat 7. Okey, alright, muka surat 7. Di mana sumber sekunder ini dia telah diolah. Contohnya buku teks kamu tu, yang kamu tengah buka sekarang tu. Itu adalah sumber sekunder. Walaupun buku kamu tu buku sejarah, tapi dalam tu dia banyak dah diolah. Faham tak? Maksudnya buku tu sebenarnya ada kisah Hang Tuah. Kan? Kisah Hang Tuah. Tapi buku kamu ada sekarang ini bukan buku yang ada pada zaman Hang Tuah. Dia adalah buku yang dimasukkan cerita Hang Tuah daripada bahan yang pertama tadi.
tadi kan ada cerita, ada manuskrip kan, manuskrip hantuah kan. Maksudnya daripada cerita manuskrip hantuah tu, orang ambil cerita tu, orang masukkan dalam buku sejarah kamu. Jadi buku kamu bukan sumber pertama. Ia adalah sumber Sebenarnya sekunder. dia cakap pasal dinosaur dalam ni. Ya. Contohnya dalam buku teks kamu tu itu semua adalah sumber sekunder. Maksudnya buku sejarah kamu ni bukan buku yang ada pada zaman dulu. Dia dah ditulis. Dalam tu ada cerita zaman dulu sahaja. Okey? Contoh sumber sekunder, buku, majalah, akhbar, risalah. Ya. Ia adalah sumber sekunder. Maksudnya daripada cerita yang asal bawa masuk ke dalam buku. Itu adalah sumber sekunder. Cerita hantuah daripada manuskrip bawa masuk dalam buku sejarah kamu. Maka sejarah kamu adalah buku yang kedua. Daripada buku manuskrip hantuah yang pertama, masuk ceritanya dalam buku teks kamu. So buku teks adalah sumber yang kedua. Boleh? Boleh. Okey, ini adalah kaedah penyelidikan. Bila kita dah ada sumber, sumber tu adalah rujukan. Mana kita nak tahu cerita. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tahu sejarah dia? Macam Mu'alimah cakap tadi kan. Kalau nak tahu dinosaur tu wujud, macam mana? Kita kena ada kaedah. Kita nak selidik. Kita nak tahu dinosaur wujud. Ya, kita kena uji kaji. Kena cari. Kena investigate. Cari. Kalau macam tadi kan, kamu nak tahu dinosaur ni wujud ke tidak? Pergi korek tanah. Jumpa tak? Maksudnya kamu menyelidik. Cari bukti tu ada ke tak ada. Okey. Dalam kaedah penyelidikan, ni maksudnya dekat mana kamu nak, kat mana penyelidikan ni bukan kamu buat tau. Penyelidikan sejarah ni orang-orang yang belajar sejarah yang buat. Pakar-pakar sejarah yang buat. Okey? Pakar-pakar sejarah ini yang akan cari semua tentang sejarah. Okey, kerja mereka. Okey? Okey, tutup mic. Seterusnya tengok kaedah penyelidikan cuma ada 3. Okey, yang pertama arkeologi, yang kedua lisan, dan yang ketiga bertulis. Okey, macam mana pakar sejarah nak menyelidik sejarah? Yang pertama kaedah arkeologi. Arkeologi maksudnya dia pergi korek tanah tu, cari tulang dinosaur. Nampak tak ada gambar tulang tu? Kamu agak-agak tulang manusia ke tulang dinosaur ni? Tulang dinosaur. Cuba tengok, ini tulang manusia ni. Tulang manusia. Dia tulang manusia. Nampak tu? Dia nama dia apa tu? Rangka perak men. Maksudnya orang yang hidup dekat lengging perak. Ini orang jumpa. Maksudnya dekat lengging perak tu, dekat lenggung perak ada manusia kat sini. Pernah duduk dulu. Orang jumpa tulang manusia kat situ. So dekat Perak ada manusia wujud dulu. Nampak ni? Ini cara mereka gali tanah. Nampak tu? Dia korek-korek tanah tu nak cari. Kaedah arkeologi. Tu nama dia arkeologi. Dia gali tanah, cari apa yang ada dalam bawah tanah tu. Ataupun dia masuk dalam laut. Dia masuk dalam laut, dia cari, dia terjumpa harta karun. Jumpa harta karun. Siapa yang hidup guna harta karun ni? Cari lagi arkeologi, korek lagi rahsia. Okey? Arkeologi tu maksudnya gali, cari balik. Okey? Sama ada dalam tanah ataupun dalam laut. Dalam laut, kalau kamu nak tahu, dalam laut lagi banyak bahan bukti sejarah. Okey? Dalam laut sangat banyak. Ada tu sampai dah jadi minyak dah. Minyak yang kamu guna, minyak petroleum. Tulang orang. Betul? Tulang orang. Nanti kalau kita dah meninggal, selepas 100,000 tahun, tulang kita akan dijumpa macam ni lah. Contohnya kan, kalau kita dah tak ada nanti kan, masa akan datang, 100,000 akan datang, generasi yang hidup pada zaman itu, dia akan kata, oh pada tahun 2021, ada tulang inani dekat sini. Nampak tak? Itu orang zaman akan datang. Orang yang hidup pada zaman 100 tahun akan datang. Dia terjumpa tulang inani. Okey. Lepas tu dia kata, lepas tu dia jumpa tulang inani, dia kata, oh inani rangka hidup pada tahun 2021. Nampak? Kita semua akan jadi macam ni nanti, akan dia nak cari bukti-bukti sejarah, semua ada.
Okey? Pesannya Inani. Sebab sebab Inani tulis nama dekat situ. Maklimah nampak dia tulis dekat dia punya GM dia. Okey? Dekat profil dia. Okey, seterusnya ini kaedah lisan. Kaedah apa? Tadi Lisan. tadi kita dapat sejarah melalui kita korek. Pakar sejarah akan korek laut. Korek dalam laut, korek dalam tanah untuk dapatkan maklumat, bahan bukti. Betul ke dinosaur wujud? Cari. Cuba kamu jadi sejarawan nanti. Kamu jadi ahli. Okey, kamu jadi pakar sejarah. Kamu masuk dalam laut, kamu cari. Ada tak jumpa tulang dinosaur dalam tu? Tak ada. Ada tulang Plesiosaurus. Cari dalam laut. Cuba tengok. Dalam laut ada tak tulang tu? Ada ke Malimah? Dekat dalam laut. Dalam laut dah paling banyak sekali tinggalan sejarah awak. Dia Dalam laut paling banyak. Hilang kan? Rahsia. Sebab dalam laut, hello, dalam laut dia tak duduk kat atas, dia duduk dekat dalam. Kawasan yang paling dalam laut yang warna gelap hitam. Dekat situ ada. Kena cari. Okey, lepas arkeologi kita boleh guna kaedah lisan untuk dapatkan maklumat sejarah. Contohnya apa? Kamu pergi bertemu bual. Contohnya kan, kamu nak tahu kisah Jepun. Kamu balik kampung, kamu tanya atuk nenek. Atuk, macam mana Jepun datang ke tanah Melayu? Itu adalah kaedah lisan. Kamu nak dapatkan maklumat tentang sejarah Jepun. Boleh. Kita tanya orang. Contohnya kamu nak tahu tentang dinosaur. Kamu tanya orang yang hidup kat zaman dinosaur tu. Ada tak? Pernah nampak tak dinosaur? Tanya macam tu. Ada. Okay. Tapi ada dinosaur masih hidup. Mana bukti dinosaur masih hidup? Dinosaur kan? masih hidup, dia dekat hutan lah. Mana ada Reza? Maklimah tak pernah jumpa dinosaur Mana ada? lagi setakat hari ni. Mana Tak ada ada lah Reza? Reza. Kalau dinosaur ada, agak-agak dinosaur makan apa? Dia makan orang ke dia makan Video makan ada pokok? orang tangkap dalam kamera. Ya, itu dalam Ada kamera. Video kan. Yang tu dalam kamera. Maklimah jumpa patung dinosaur ada. Dinosaur betul tak jumpa lagi. Okay. Alright. Kita tengok seterusnya. Kaedah bertulis. Kaedah bertulis tu maksudnya lepas kamu tanya orang, kamu tulis. Bila Jepun datang ke tanah Melayu tahun 1948, kamu tulis 1948. Kamu catat cerita dia. Kamu catat tarikh, kamu catat masa, kamu catat apa cerita dia. Okey? Pernah dengar cerita dia. Lepas tu baru Kat kamu nenek tulis saya. dalam satu dokumen. Kamu dokumenkan semula. Okey? Jadi kaedah penyelidikan ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama kaedah arkeologi. Kamu korek tanah, korek laut. Cari bahan bukti. Yang kedua kaedah lisan. Kamu bertemu bual. Nak tahu kisah Jepun? Tanya atuk nenek yang hidup pada zaman Jepun dulu. Kamu jangan tanya atuk nenek yang tak hidup zaman Jepun. Mereka tak tahu. Tanya mereka yang hidup zaman Jepun. Okey? Kalau ibu ayah kamu tak hidup zaman Jepun. Jadi kamu tak boleh tanya ibu dan ayah kamu kisah Jepun sebab mereka tak hidup pada zaman Jepun. Okey? Alright? Okey, seterusnya kaedah bertulis. Lepas kamu bertemu bual, kamu tulis, catat apa cerita dia. Siapa yang terlibat dalam cerita tu? Bila peristiwa tu berlaku, pada pukul berapa, semua kamu kena catat. Dekat mana dia berlaku, semua kamu kena catat. Okey? Itu semua bukti. Arkeologi, lisan, bertulis. Okey, boleh? Okay, alright. Sekarang ni kita ada masa sikit je lagi. Sempat tak ya? Okey, Maklimah nak tanya kejap. Okey, kita tengok aktiviti ni. Sekejap je, sikit je lagi. Okey? Kejap. Alright, siapa nak jawab soalan Maklimah? Okey, siapa nak cuba jawab dulu? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey. Okey, Maklimah cuba tekan dulu siapa nak cuba jawab, okey? Okey. Okey, tengok. Kamu nampak Ni nombor telefon. Orang tengok. nampak? Yang awak Okey. letak dekat chat. You wanna take over.
Sekejap ya. Kamu tak dapat tengok punya. Sikit je lagi, sikit lagi. Okey, kamu nampak tak apa kat depan kamu sekarang? Tak. Okey, ini adalah game. Nampak. Okey. Okey, Mualimah akan pusing lagi sekali. Okey, siapa nak try jawab cakap saya, okey? Okey, soalan. Berapakah kaedah penyelidikan? Ada berapa? 3. Pandai. Okey, ada 3. Okey, kita try lagi. Alright. Proses untuk dapatkan maklumat melalui tulisan atau lakaran. Apakah kaedah penyelidikan ini? Ada bertulis. Pandainya, ya Allah, Masya Allah, pandai-pandai. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey. Ia adalah sumber yang belum diolah, diubah suai, ditiru. Apakah sumber ini? Kaedah arkeologi. Bukan, itu penyelidikan. Sumber ada 2. Sumber primer, sumber sekunder. Mana satu yang belum diolah? Sumber primer. Sumber primer. Okey, sumber primer belum diolah. Ya, pandai. Okey, lagi kita tengok. Okey. Alright. Fosil adalah sumber ke berapa? Tulang. Yang pertama. Mesti yang pertama. Maksudnya, ya, yang pertama maksudnya belum ada orang curi, belum ada orang ubah. Belum diolah. Tulang. Ada ke orang ubah suai tulang? Tak ada kan? Tulang tu memang betul-betul wujud. Okey. Jadi dia adalah sumber yang pertama, sumber primer. Okey, last soalan. Okey. Risalah adalah sumber ke berapa? Risalah, buku akhbar, buku sejarah awak. Sumber sekunder. Sumber sekunder, bagus. Sumber kedua, sumber yang dah diambil daripada maklumat luar. Okey? Sekunder. Ceritanya telah dimasukkan dalam buku sebagai sumber kedua. Okey, baiklah. Kita dah habis kelas. Okey. Mualimah ada bagi homework. Okey, setakat ni faham tak? Okey tak cerita sejarah? Mualimah cerita. Kisah cuma sekolah. Okey. Korek tanah rumah awak, tengok. Ada tak jumpa tulang dinosaur? Lepas tu zaman dulu orang hidup guna batu nak masak, nak keluarkan api. Cuba kamu pergi keluar, ambil batu, asah keluarkan api. Dapat tak? Itu orang zaman dulu. Orang zaman sekarang dah tak pakai dah batu. Orang sekarang pakai apa nak masak? Pakai dapur. Yes. Alright. Okay. Jadi nanti Mualimah ada video tapi tak sempat. Minggu depan Mualimah bagi tengok video, okey? Alright. Yang dekat chat tu Okey, awak bagi Muhammad. nama siapa? Muhammad okey? Muhammad okey tak? Faham? Okey, Muhammad. 5. Dinosaur wujud ke tidak, Muhammad? Mesti dah wujud. Dah pupus saya dulu dah. Kita dinosaur lah. lah. Ini pernah tengok dah. Macam mana? Ada jumpa tulang dinosaur. Ada dinosaur masih wujud. 5. Ya. Dinosaur masih wujud dekat hutan tapi dia hiding sebab dia takut dengan orang. Dinosaur mana ada wujud? Awak Okey. ni. Okey, kamu buka dekat internet. Kamu cari ada tak maklumat tentang dinosaur. Nanti kita bincangkan kelas akan datang, boleh? Cari. Cari homework kamu, cari adakah dinosaur wujud. Okey? Alright. Alright, Saya okey. tahu dinosaur wujud sebab saya expert. Dinosaur masih wujud dalam hutan. Okey, tak apa jangan risau. Ya. Okey. Kamu buka dekat internet, cari type dinosaur wujud. Bila dinosaur wujud? Cari maklumat. Lepas tu tengok ada tak bukti-bukti dinosaur wujud. Ada tak tulang dia ke, makanan dia ke, rumah dia ke, kat mana dia tinggal. Cari maklumat. Okey, nanti kita bincang minggu depan. Boleh? Alright. Okey, kan? Tugas kamu carilah tentang dinosaur. Boleh?
Alright, okey. Nabi Adam. Kisah Nabi Adam. Betul? Ya, kisah Nabi Adam. Wujud. Awak ni Betul. itulah. Jangan bergaduh. Okey, kisah Nabi. Okey, kisah Nabi wujud ke tidak? Dekat hutan tapi kamu tak tahu, kamu kena tengok pergi dekat Okey, hutan. kisah Nabi Adam wujud ke tidak? Nabi dan Rasul wujud? Wujud. Nabi dan Rasul wujud. Apa buktinya? Wujud. Ada tinggalan-tinggalan, ada kubur, ada makam Nabi. Lepas tu dalam Quran ada cerita tentang Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul benar-benar wujud. Okey, dalam Quran ada cerita. Quran adalah sumber primer, sumber yang paling terawal yang tidak akan diolah. Okey, sumber primer. Okey, baiklah. Jadi setakat ini kita habis kelas kita. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung lagi, okey? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak Siti. Mantap. Okey, lagi sekali. Anak-anak Siti. Mantap. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.